susah bagi seorang wanita yang dapat redha. Tapi saya, suami saya bukan suami yang baik, dia tak pernah sebut pun dia redha atau tidak. Jika kita betul-betul isteri yang baik, kalau kita meninggal, Masya Allah, walaupun suami tak sebut, kita dah dapat awal lagi redha Allah. Itu jauh lebih tinggi daripada redha seorang suami. Menjadi penyejuk mata. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan pernikahan sebagai salah satu cara bagi menenangkan hati insan. Apabila seorang suami memandang isterinya, timbul rasa tenang sehingga dia selamat daripada melakukan maksiat di luar rumah. Ini di antara ibadah terbesar wanita. Kita sambung lagi. Kedua-duanya saling menyejukkan di mata dan menyenangkan di hati, lalu terbentuklah rumah tangga yang bahagia. Dalam konteks ini, suami isteri harus saling menjaga penampilan walau ketika di rumah. Anas bin Malik sebut, sebagaimana aku suka isteriku berhias untukku, aku juga suka berhias untuknya. Suami masing-masing handsome tak dekat rumah? Handsome. Oh, bagus ya. Pakai apa tu? Pakai baju kemeja, kemas. Kat rumah, cara pakaian dalam rumah lah kan. Tapi janganlah tak pakai baju kan. Lepas tu koyak dan sebagainya. Maksudnya di sini, bukan hanya isteri saja berhias. Nabi Muhammad SAW selalu merapikan rambut di rumah, memakai minyak wangi dan bersugi. Kalau ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, apa yang Rasul buat di rumah? Aisyah bercerita salah satunya, sebaik Nabi masuk, Nabi akan terus bersugi. Kita pula berus gigi lah. Tapi kalau kita boleh mengamalkan bersugi pun bagus, guna kayu sugi tu. Kerana Nabi sangat menjaga bau mulut supaya tidak mengganggu isteri. Jadi bagi lelaki yang merokok, jangan duk ha-ha lah depan isteri tu kan. Ha-ha apa? Bukan hembus isap rokok tu. Buka mulut cakap kuat-kuat. Kalau sunnah Nabi, Nabi memang tidak merokok, kita tahu. Bahkan Nabi tidak makan makanan makruh yang berbau. Maksudnya, kalaupun Nabi tidak bersugi, kemungkinan besar tidak ada bau pun mulut Nabi. Sebab Nabi sangat menjaga makanan. Kita semua benda makan kan? Makanan-makanan macam-macam sebab makanan menjadi mulut kita berbau. Gigi berlubang apa semua sebab makanan keras ke, kering ke, apa ke, semua masuk kita ni. Nabi sangat menjaga. Tapi Nabi tunjuk contoh, bila masuk je terus bersugi. Itu yang Sayyidah Aisyah sebut Nabi buat pertama. Supaya Nabi nak jadi penyejuk hati, penyejuk mata kepada isteri. Subhanallah. Kita orang perempuan ada rasa tak lagi perasaan bila dengan suami nak cantik-cantik? Ada lagi tak perasaan tu? Ada lagi tak rasa nak dipuji oleh suami? Ada lagi kan perasaan tu? Ada lagi tak rasa macam bila suami puji tu rasa macam seronok sangat? Sampai kita tanya balik, awak puji ke awak peli? Betul ke ni? Betul ke? Tak puas hati kan? Siapa yang masih lagi ada perasaan tu, maksudnya masih ada cinta di dalam hati. Sebab apa? Ciri-ciri orang yang mencintai ni, dia nak diri dia ni dapat perhatian pasangan. Tapi pasangan kita tak jenis yang kurang perhati. Kita pada pakai baju dah lawa, pakai ni, dia tengok macam tak ada perbezaan, kita akan kecewa dulu kan? Jangan kecewa dulu, bagi tahu, bang, awak tak perasan ke ni? Tak perasan ke tunjuk? Okey. Pujilah sikit, puji. Maksudnya ada setengah pasangan perlu dibantu untuk dia tahu apa yang dia perlu respon. Ini memang betul. Ada pasangan nak bercerai, suami isteri nikah lebih kurang 15 tahun, ada anak 4 orang. Sebab suami ni susah nak puji je, isteri nekat. Tapi ada cerita lain lah, sebab ada orang yang suka puji dah isteri dia ni. Tapi berapa lama memang dia boleh bertahan. Tapi sampai tahap ada orang lelaki lah yang selalu puji, dia tergugat. Lepas tu bila saya tanya encik, betul ke apa isi-isi cakap pasal sikap encik? Memang betul Ustazah, saya memang susah nak muji-muji. Saya ni daripada kecil sampai besar, keluarga saya bukan jenis yang muji-muji ni. Sebab itu ibu bapa yang membesarkan anak
pandai menghargai orang lain, anak tu akan membesar pandai menghargai orang lain. Contoh sekarang anak kita kemas rumah. Ya Allah, bagusnya Naomi. Kadang tu kan kita ajak adik-beradik yang lain ni tepukan gemuruh kepada Luqman. Dia pun makasih. Kita ni kadang bagi perhatian anak kita bilik bersepah. Time bilik kemas kita puji tak? Kadang-kadang tu saya perasan ada di kalangan anak kami sendiri bila minta buat sesuatu dia cepat jawab. Okey, baik Umi. Okey Umi. Okey Umi. Dia tak fikir nak tolak, dia akan jawab cepat je walaupun dia penat, walaupun dia macam baru nak rehat, walaupun dia lapar, bila minta je ada yang cepat sangat. Okey Umi. Okey, lepas tu dia terus buat. Ada pula yang tak jawab okey. Macam ataupun diam, ataupun okey nantilah jap lagi ke. Kita puji ni. Umi puji ni bagus sangat ni. Bila Umi minta je terus okey Umi dan terus segera buat. Usaha. Jadi bila kita puji dia, yang lain pun bila buat benda yang sama, yang lain pun ikut. Okey Umi, kita pun puji dia juga. Menghargai dan memuji anak supaya tanam dalam diri anak itu mereka jadi orang yang menghargai. Jadi bila saya dapat kes suami lelaki dibesarkan dalam keluarga yang memang tak ada pujian, tak ada penghargaan. Mulut mak ayah berat. Kan orang dulu-dulu kan mana reti sangat kan muji-muji ni. Jadi saya kata, encik rasa macam mana sekarang? Isteri dah sampai tahap macam ni. Dia kata encik tak menghargai dia. Lepas tu dia jawab apa? Terimalah saya seadanya, dah macam ni saya. Betul tak ayat tu? Ayat tu kadang-kadang bila dia tak nak berubah, dia akan guna ayat tu. Terimalah seadanya, dah saya memang macam ni. Dia kenalah reda. Saya cakap terima seadanya bagi situasi keadaan yang tak boleh diubah. Contoh muka encik memang kena terima seadanya. Contoh tinggi pendek kena terima seadanya. Suara encik benda tu tak boleh diubah. Tapi perangai akhlak boleh diubah. Kalaulah encik rasa berubah menjadi orang yang pandai menghargai, itu lebih baik. Bukan rasa encik, memang itu lebih baik. Sebab Nabi pun begitu. Kita kena berubah. Jangan selesa sebut terima saya seadanya. Berkenaan dengan akhlak, perilaku, semua boleh diubah. Kalau encik tahu tak, isteri banyak kali tak cakap macam ni. Contoh, dia isteri bangkasat sedar. Dia kata saya akui saya susah nak puji. Tapi cara saya puji isteri saya, Ustazah, saya makan menambah. Dia makan menambah. Tapi mulut tu berat nak puji. Saya makan menambah tu, saya pujilah tu Ustazah. Faham tak? Isteri pakai lawa, isteri tanya. Okey, macam tu je. Isteri ni nak bunyi, cantiknya awak, saya suka tengok awak. Untungnya dapat isteri cantik. Walaupun cantik bagi pandangan mata. Betul kan? Encik rasa penting tak? Apa nak dipuji-puji cantik? Dia macam pandang remeh sangat pasal pujian. Isteri ni kata, tengoklah Ustazah, tengok. Macam itulah perangai dia. Saya suka Ustazah. Saya kata, encik boleh terima tak? Isteri ni memang suka dipuji. Jadi encik tak boleh ke nak ubah supaya encik pujilah sikit walaupun tak ikhlas? Kita nak buat perkara baik, jangan tunggu ikhlas. Kita nak solat tunggu ikhlas, nak tutup aurat tunggu ikhlas. Tapi benda yang baik kadang perlu dipaksa dulu, perlu dibuat dulu. Nama pun benda baik. Syaitan memang tak suka. Encik walaupun tak ikhlas sangat, encik pujilah isteri. Lama-lama encik akan rasa seronok bila tengok wajah isteri seronok. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, jadi orang perempuan pun kena banyak puji suami. Ya Allah, handsome-nya macam Brad Pitt. Kenal ke Brad Pitt? Tak kenal. Macam David Beckham. Tak kenal juga ya. Tak payah macam-macam lah. Dia handsome dengan cara dia. Subhanallah. Awak bila nak bersalin ni, tanya soalan tu pula kan kat perut bodoh dia. Bila nak bersalin ni, mengandung tak bersalin-salin. Okey, kita tengok. Suami tidak semestinya bersiap dengan segak dan menyembut wangian ketika hendak bertemu klien, majikan atau kawan-kawan sahaja. Tetapi sewaktu di rumah bersama isteri juga diusahakan begitu. Bahkan lebih lagi. Masya Allah. Pakai minyak rambut, sikat-sikat, pakai minyak wangi. Kita sampai tanya, awak nak gimana ni? Tak adalah, untuk awak lah. Oi, kembang kita kan. Kita terus pergi laju tukar baju juga kan. Masya Allah.
Demikianlah juga buat isteri. Usah berhias ketika keluar rumah sahaja. Duit dihabiskan untuk membeli peralatan solat, pakaian mewah dan perhiasan yang mahal, namun semua itu digunakan untuk tatapan orang luar. Saya pernah tengok ada lelaki selepas anak dia mandi, saya tengok ni di RNR. Dia orang mungkin dah perjalanan jauh, lepas tu berhenti mandi kat RNR kan. Tapi ni mak dia lah mandikan sebab anak perempuan. Tapi bila anak tu dah keluar daripada bilik air tu, kan ada kursi tu kat luar kan. Si ayah ni, anak perempuan 2 orang. Si ayah ni keluarkan macam beg, dalam tu ada sikat, ada bedak, ada getah rambut. Dia yang dandan rambut anak dia. Saya ni sampai berdiri nak tengok, sibuk kan nak tengok hal orang. Saya macam kagum bila tengok lelaki yang buat. Dia sikat, ambil ni, lepas tu dia dandan elok-elok, buat tocang 2, lepas tu anak dia pusing pula. Lepas tu dia sapukan bedak, sapu ni, sapu dekat muka. Nampak tak kekok langsung. Lepas tu kan saya masa tu menginsafi diri. Saya pun tak buat sampai tahap macam tu pada anak perempuan. Maksudnya saya sangat simple je ni yang okey sikat dah. Tapi saya ingat dulu mak-mak suka sampai tahap bedakkan anak. Bukan nak pergi berjalan. Bukan sebab nak pergi berjalan. Kan mak-mak dulu kan bedakkan anak wangi-wangi. Nak duduk dalam rumah je. Maksudnya didik anak itu di dalam rumah berwangi-wangi, berpakaian kemas, berpenampilan cantik. Lepas tu mak tu yang syok sendiri kan. Alah comelnya. Kalau dulu saya kodak kan, ambil sekali sudahlah. Lepas tu syok sendiri. Sebab mata ni jangan tipulah. Memang suka tengok yang indah, suka tengok yang comel, suka tengok yang bersih. Automatik. Kita janganlah guna ayat dah masak Ustazah, dah ngemah-ngemah, memang masam lah bau ni terimalah seadanya. Memang suami boleh terima seadanya. Seadanya jugalah kasih sayang, seadanya lah juga sekian-sekian. Jangan pernah rasa rugi walaupun suami tak puji, pahala Allah berganda-ganda. Saya pernah dengar seorang ulama besar, dia ceramah, saya rasa macam kagum. Dia ulama yang besar, orang Arab. Bila dia ceramah tentang bab rumah tangga, dia sentuh bab wanita, dia tak sentuh yang besar-besar. Pasal sabar, pasal ni. Yang dia sentuh adalah, wahai para wanita, antara besarnya pahala di rumahmu adalah kamu menghiaskan dirimu seindah-indahnya untuk tatapan suamimu. Sekian-sekian. Walaupun dia kupas yang tu saja. Sebab melihatkan hari ini wanita terlalu berhias indah-indah untuk di luar. Jadi itulah di antara punca keretakan hati ataupun punca kepada hilangnya seni cinta dalam rumah tangga. Okey, subhanallah. Kita tengok lagi. Demikian juga buat isteri, usah berhias ketika keluar rumah saja. Okey, dah baca tu. Walhal ketika di rumah penampilan di depan suami biasa-biasa saja. Sehingga ada beberapa keadaan rumah tangga yang berantakan kerana wujudnya sikap malas menjaga penampilan ketika di rumah. Misalnya mereka memilih untuk memakai baju yang sudah lusuh, berbau, berlubang dan sebagainya. Mohon terasa ya semua. Memanglah baju yang lama paling sedap pakai sebab sejuk kan. 5 tahun dah baju tu. Saya ada lagi baju yang dah awal kahwin dulu. Baju kalau elok lain, tapi sebab lembut. Baju baru kan kasar sikit. Subhanallah. Tapi kita kena belajarlah. Isu ini memang kelihatan biasa. Namun perkara biasa seperti inilah yang tidak boleh diambil mudah. Sebaiknya semasa suami atau isteri ada bersama di rumah, usahakanlah untuk mengenakan pakaian terindah dan berdandanglah secantik mungkin untuk tatapan pasangan. InsyaAllah semuanya mendapatkan pahala. Marilah kita belajar daripada teladan Rasulullah SAW yang sangat menjaga penampilan di hadapan isteri-isteri baginda. Daripada Sayyidina Shuraih bin Hani radhiyallahu anhu, beliau berkata, okey, kita akan baca. Subhanallah. Sama-sama ya kita baca hadis ni, hadis sahih riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altu Aisyah bi ayyi syai'in kana yabda'un nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat
bisiwak. Subhanallah, hadis sahih riwayat Muslim. Aku bertanya kepada Aisyah, apa yang mula-mula Nabi lakukan? Nabi SAW lakukan apabila masuk ke rumahnya. Dia menjawab dengan bersiwak. Yang kita dah sebut tadi itu. Subhanallah. Jadi kita pun wanita, bila suami balik, nampak suami ataupun dah jangka, bukan hanya bedak, bagi berus gigi ataupun bersiwak. Sebab itu memang sunnah. Dapat pahala yang begitu besar. Walaupun kita rasa kita buat macam ni, kita pun hidup sendiri kan. Sembuh lepas tu hidup sendiri. Oh, tak ada bau. Tapi bila buat je siwak ataupun gigi, memang dapat pahala. Ikut sunnah Nabi. Masya Allah, apabila suami dan isteri saling menyenangkan dan memberi ketenangan, inilah yang dipanggil sumber qurratu ain, iaitu penyejuk mata dalam kehidupan. Seperti mana yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Dia bukan isteri-isteri saja ya, azwajina tu pasangan. Menambat hati pasangan, menyambut kepulangan suami. Masya Allah, sambut dengan senyuman, sambut dengan segelas air walaupun air kosong. Selamat pulang bang. Oh, macam formal sangat kan. Assalamualaikum bang, alhamdulillah selamat. Bagi air satu. Wallahu alam. Budaya ni kalau kita ingat-ingat, mungkin zaman-zaman dulu, wallahu alam, ibu-ibu jaga sangat. Jangan biar suami pulang tanpa bersambut. Jangan biar suami balik tanpa bersambut. Tapi ustazah, saya yang balik ke Dian. Contoh ustazah, saya yang balik ke Dian, suami yang sampai dulu ke rumah, saya kerja jauh. Jadi bagi suami pula, janganlah isteri balik tanpa bersambut. Maksudnya dua-dua kena usaha buat. Ada waktunya suami yang sambut isteri, buka pintu, dah balik awak? Ya bang, Masya Allah. Ni air ni, ambil air kosong. Wih, kalau suami bagi air macam tu, rasa apa ya? Pernah tak suami yang ulu air? Nak elengkan nanti suami nampak, suami tahu, oh awak eleng ya? Masya Allah, suami bagi air, luar biasa. Suami sambut, awak dahaga tak? Ni air Janganlah jawab tak dahaga, tak dahaga. Ui, sentap dia. Walaupun dah minum bergelen-gelen air, cakap je lah dahaga kan, lepas tu minum. Muslimin muslimat, siapa yang isteri biasa buat, insya-Allah suami akan buat. Maksudnya jangan syarat suami, bang, awak dengar tak ceramah tadi? Dah 30 tahun kahwin, dah nak masuk 40, dah ada bercucu. Sekali pun tak pernah bagi air. Allahu Akbar. Boleh cakap dengan cara yang manis, lembut. Masya Allah, Allahu Akbar. Jangan peli-peli. Bang, seronok saya kalau awak bagi saya air. Boleh tak awak ambilkan saya air? Contoh kan. Dia pun ambil. Lepas tu kita kena tunjuk lah. Bukannya kita cakap, ambil pun. Mujur saya minta. Kalau saya tak minta, haram. Jangan terus pelik. Alhamdulillah, terima kasih. Tunjuk kita gembira sangat. Masya Allah. Ada orang dia jadikan rutin buat air susu dan bagi pada suami kan. Saya pernah jumpa ada seorang pakcik, masa tu nak naik flight. Umur dah 80 lebih. Dengan isteri dia 70 lebih. Saya ingat umur dia sebab saya rasa kagum. Saya nampak dia tua tapi gagah. Boleh jalan. Berdua-dua nak naik flight. Nak balik rumah anak ataupun nak pergi rumah anak ataupun daripada rumah anak nak balik ni. Lepas tu saya terus tanya, apa amalan pakcik? Nampak sehat suami isteri? Apa amalan pakcik? Tak tahulah ustazah, dia kenal kan? Tak tahulah ustazah. Umur 80 lebih, isteri 70 lebih. Elok jalan berdua naik flight. Lepas tu, dia kata, kalau kesihatan, pakcik bukan jaga sangat. Tapi isteri pakcik ni hari-hari buat susu sebelum tidur. Hari-hari dia buat susu sebelum tidur pada pakcik. Isteri pun, itulah, tu je lah makcik buat. Bukan susah pun ustazah. Tak 1 minit je ustazah. Tapi suami ni punyalah, dia sebut benda tu
Banyak-banyak kebaikan isteri memang banyak. Saya pasti makcik tu ada banyak kebaikan. Tetapi apa yang rutin kita buat, itulah akan jadi kenangan yang paling terpahat. Terpahat lama. Macam contoh bapa mertua saya, mak mertua dah meninggal ketika saya mengandung Maisarah. Maisarah sekarang umur dia 13, masuk 13 tahun yang lepas. Sampai sekarang hampir memang nak kata apa ya, setiap hari Jumaat tu memang tak miss lah pergi ziarah kubur. Walaupun dah 13 tahun, menyebut-nyebut kebaikan si isteri ni, saya balik raya hari tu, memang bapa mertua saya menyebut-nyebut kebaikan arwah isteri tak berhenti. Saya rasa tak pernah lah kalau saya balik kampung apa ni tak sebut pasal arwah Mek. Mesti sebut Mek kan. Mek, Allah, Mek ke. Mek tu panggilan kami. Ayah panggil ku. Lepas tu yang mak ni orang besar panggil Mek. Mek ke. Ingat tak Mek? Kalau Mek ke. Mesti cerita, mesti sebut. Walaupun dah 13 tahun. Dan saya sempat berapa tahun ya dengan arwah mak mertua 5 tahun, 6 tahun macam tu. Seorang wanita yang sangat-sangat luar biasa, masak 5 kali sehari. Oh, memang saya tak jumpa pada mana-mana wanita lain. Saya tak tipu muslimat kalau saya balik kampung besut. Saya rasa ya Allah penatnya. Bukan saya penat. Penat tengok mak mertua saya. Dia akan bangun sebelum subuh untuk masak sarapan. Lepas tu dia masuk balik dapur pukul 10 untuk buat kuih. Padahal ada jual bersepah kuih kat tepi jalan. Buat donat, buat apa-apa kuih. Buat sendiri, masak sendiri. Kuih yang payah, yang mudah buat sendiri. Untuk minum pagi. Lepas tu dia sebab dia sakit kecil manis apa semua. Lepas tu dia masuk balik dalam pukul ni untuk masak tengah hari. Lepas tu dalam pukul, lepas Zuhur pukul 3 apa, masuk balik dapur untuk buat minum petang. Lepas tu masuk balik dapur untuk buat makan malam. Sampai sekarang pun, maksudnya bapak mertua sebut, oh Mek mugak rajin lah, masak, kejap masak. Ku tengok pun Mek tu memang penat. Tapi dia memang lah, apa-apa dia nak masak sendiri. Bukan tak boleh beli. Saya memang jadi saksi, memang itulah. Kita ni, bukan rajin masak macam tu. Sekali sehari pun syukur, Alhamdulillah masak. 2 kali, cemerlang. Kadang masak, cemerlang lah tu. Subhanallah. Tapi bila mak mertua masuk dapur, kita mesti pergi juga. Walaupun menolong. Menolong pun rasa penat. Tapi sebab keikhlasan hatinya, dirinya. Walaupun bapa mertua saya bukan jenis yang memuji-muji. Depan, tak. Orang tua, orang lama kan. Maksudnya tak adalah macam orang sekarang suka sangat dipuji. Tak ada saya tengok bapa mertua ni sebab dia jadi pendiam. Muji sangat. Tapi keikhlasan seorang wanita. Lepas tu yang selalu bapa mertua sebut, bila hari Jumaat malam, kan baca Yasin sama-sama. Sampai sekarang, bapa mertua boleh menangis bila baca Yasin malam Jumaat. Bapa menurut saya kata, kalau Jumaat malam je, akan baca sama-sama dengan Mek. Sebab tu orang tua lelaki kan, boleh, umur 70 lebih sekarang, boleh kesak air mata cerita pasal arwah isi 13 tahun lepas. Oh, kalau ku baca Quran, baca Yasin, sebab terbayang Mek depan mata. Dia akan sebut 2 perkara tu, masak dengan baca Quran. Sebab sekarang ni saya nak tanya diri saya, sahabat-sahabat semua, ada tak satu rutin yang kita buat? Rutin yang kita buat ikhlas betul-betul kerana Allah. Dan rutin yang kita buat dalam rumah tangga dengan suami, Masya Allah, yang menjadi satu kenangan yang mendalam. Saya kira bila kita buat rutin baca Quran sama-sama tu, kalau tak mampu setiap hari, kita buat seminggu sekali baca Yasin tu pun, itulah yang bapa mertua saya sebut. Sebab itu dia tidak pernah miss baca Yasin, baca ni untuk isteri. Saya kira macam Masya Allah, kepenatan mak mertua ni selama berbakti ni sedang berehat di alam kubur dengan redha seorang suami yang begitu hebat. Dengan doa yang tidak pernah putus. Ziarah kubur itu seminggu tu berapa kali sampai sekarang. Masya Allah, Allah Akbar. Luar biasa kan? Luar biasa. Orang biasa, orang kampung, tapi cinta yang dibina tu atas dasar kerana Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi kita sekarang diuji dengan apa? Media sosial. Drama itu, drama ini, cerita orang tu, cerita orang ni, suami dia romantik begini-begini. Akhirnya kita sangat mudah melihat kekurangan pada pasangan.
Kita tidak berusaha fokus diri sendiri apa yang kita nak beri. Cerita suami kurang baik, kurang taat, tak solat, suami pun buat maksiat. Itu adalah hal dia dengan Allah. Tapi hal kita dengan Allah, kita nak dapat syurga yang dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, bagi seorang wanita yang dapat redha suaminya, maka syurgalah baginya, Nabi kata. Syurga bagi seorang wanita yang dapat redha. Tapi suami saya bukan suami yang baik, dia tak pernah sebut pun dia redha atau tidak. Jika kita betul-betul isteri yang baik, kalau kita meninggal, Masya Allah, walaupun suami tak sebut, kita dah dapat awal lagi redha Allah. Itu jauh lebih tinggi daripada redha seorang suami. Okey, Masya Allah.